A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw adlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alai wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi ahkamil qadhfi wal li'an wa huwa lughatan masdarun ma'khudhun minal la'ni ay al ma'khudhun minal la'ni ay al bu'du wa syar'an kalimatun makhsusatun ju'ilat hujjatan lil muttarri ila qadhfi man lattaqa firashahu wa alhaqal 'arabihi wa idza rama ay qadhafa ar-rajulu zawjatahu biz-zina fa 'alayhi haddul qadhfi wa sayati annahu 80 jildatan illa ila akhiri kalam al-musannif rahimahullah. Baik, fasal yang baru iaitu fasal pada menyatakan hukum ahkam qazaf dan li'an. Fasal pada menyatakan hukum ahkam qazaf dan li'an. Jadi dalam fasal ni musannif rahimahullah nak sebutkan perkara ataupun hukum ahkam yang berkaitan dengan qazaf dan li'an. Dan musannif rahimahullah dahulukan qazaf, kan musannif syarah dia sebut fi ahkamil qadhfi wal li'an. Jadi dia takdimkan qazaf daripada li'an. Sebab qazaf itu dia terlebih dulu berlaku sebelum berlakunya li'an, ataupun kita kata sumpah laknat. Lepas tu kata hasyiah kata muhasyi rahimahullah, faslun fi ahkamil qadhfi wal li'an innama qaddamal qadhfa 'ala li'an, ataupun boleh juga baca innama quddimal qadhfu 'ala li'an li'annahu sabiqun 'alaihi fa innahu sababuhu was sababu sabiqun 'alal musabbab. Jadi kata muhasyi rahimahullah, hanya saja ditakdimkan, dikedepankan qazaf, disebut qazaf dulu, lepas tu baru sebut li'an, kerana qazaf itu dialah yang berlaku dulu. Dia yang berlaku dulu sebelum berlakunya li'an. Sebab apa? Sebab qazaf ni dia merupakan sabab bagi li'an. Tapi sebelum tu kita kena tengok makna dululah. Okey, bawa selesai nama. Boleh tengok nota yang kita bagi kan. Jadi qazaf ni kita masuk makna lah, senang. Lepas tu kita sebut qazaf, kita boleh sebut li'an. Bagi jelas dulu apa makna qazaf dan juga apa makna li'an. Jadi makna qazaf dia tak sebut di sini. Jadi hasyiah bawa datanglah dia ta'rif qazaf. Kata muhasyi dekat qauluhu wa huwa ai al-li'an. Dia dalam syarah kan wa huwa lughatan masdarun. Tengok kat hasyiah, kata muhasyi qauluhu wa huwa ai al-li'an. Okey, lepas tu wa ammal qadhfu. Adapun qazaf maka ia pada lughah fa huwa lughatan ar-ramyu. Pada lughah dengan makna ar-ramyu, mana baling, membaling ataupun melempar. Itu pada lughah. Adapun pada syarak, wa syar'an
ar-ramyu bizina wa nahwihi. Adapun pada Allah SWT pada syarak, qazaf bererti melemparkan tuduhan zina dan seumpamanya, dan melemparkan tuduhan tersebut sama ada secara soreh, itu secara terang-terangan, ataupun secara sindiran. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, muhasyi kita bawalah contoh-contoh sirah ataupun lafaz yang soreh dan contoh-contoh lafaz yang kinayah, lafaz kinayah, sindiran. Tuan boleh baca. Itu makna qazaf. Itu makna qazaf, iaitu melemparkan tuduhan zina. Apa pula makna li'an? Jadi makna li'an syarah jelaskan. Tengok pada kalam syarah. Qala rahimahullah wa huwa, yakni al-li'an lughatan, pada lughah masdarun. Li'an tu masdar daripada perkataan la'ana lah, la'ana yula'inu, mula'anatan wa li'anan, masdar. Jadi li'an tu masdar ma'khudun minal la'ni, diambil daripada perkataan kita sebut bahasa Melayu kita laknat lah, la'ni, la'an, daripada perkataan la'an. Maksud apa perkataan la'an ni? Al-bu'd, bererti jauh. La'an maknanya jauh. Sebab apa? Suami dan isteri ada munasabah dia lah. Sebab suami isteri yang melakukan sumpah laknat ni, jadi masing-masing menjauh di antara satu sama lain. Dan orang yang Allah SWT dan juga syarak menjauhkan mereka ni, mereka dah tidak boleh lagi bersama, terfasakh ikatan perkahwinan mereka, dan mereka ni tidak boleh lagi bersama. Maknanya dah tidak ada jalan lain lagi untuk mereka bersama semula. Nanti kita akan tengoklah implikasi ataupun kesan daripada li'an, sumpah laknat ni. Kalau cerai talak 3, maka masih ada lagi jalan untuk suami isteri tadi bersama. Maknanya isteri waktu tu ada masalah tahlil kan. Maknanya si isteri kahwin dengan lelaki lain, kemudian jadi disetubuhi dengan lelaki tersebut. Lepas tu maknanya lepas dia habis iddah suami tama tu, lepas tu dia kahwin dengan lelaki lain. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, dia disetubuhi dengan suami baru. Lepas tu dia diceraikan oleh suami baru, ataupun suami baru dia mati. Lepas tu habis iddah daripada suami baru ni, lepas tu perempuan tersebut boleh berkahwin semula dengan isteri suami dia yang lama. Jadi orang yang dicerai talak 3 ada lagi jalan untuk mereka bersama. Tapi masalah li'an, bila suami dan isteri, maknanya bila suami itu dah li'an isteri dia, dah buat sumpah laknat, maka pada ketika tu terpisahlah Allah SWT Muhammad, ikatan perkahwinan kedua-dua pasangan tersebut, dan tidak ada jalan lagi untuk mereka bersama, seperti mana kita akan tengok nanti implikasi ataupun kesan daripada sumpah laknat. Itu makna pada lughah. Makna pada syarak wa syar'an, dari sudut syarak, li'an tu adalah kalimatun makhsusatun ju'ilat hujjatan lil muttarri ila qadfi man lattaqa firashahu wa alhaqal 'ara bihi. Adapun pada dari sudut syarak, li'an adalah beberapa kalimat yang khusus ataupun beberapa kalimat yang tertentu, yang mana kalimat-kalimat tersebut dijadikan sebagai hujjah, sebagai hujjah bagi mereka yang terpaksa menuduh ataupun melemparkan tuduhan zina kepada orang yang kepada orang yang mengotorkan tempat tidur dia, dan juga Allah SWT, dan juga dia memberi malu, dia menghubungkan keaiban kepada di tempat tidur dia. Wa alhaqal 'ara bihi. Dalam hasyiah
man lattaqa firashahu tu dia kata zaujah. Maknanya li'an ni adalah beberapa kalimat yang tertentu yang dijadikan sebagai hujah bagi orang, ini suamilah, yang terpaksa menuduh ataupun melemparkan tuduhan zina kepada isteri dia yang telah memberi malu kepada dia dan juga telah mengotorkan tempat tidur dia. Itu dalam hasyiah tu, man lattaqa firashahu ay zaujatan lattaqat firashahu bizina. Itu isteri dia telah mengotorkan firash suami dia, tempat tidur suami dia, dan memberi malu dengan zina. Dengan zina. Jadi itu makna pada syarak kalimatun makhsusatun ju'ilat hujjatan lil muttarri ila qadfi man lattaqa firashahu wa alhaqal arabihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi qazaf, seorang suami bila dia menuduh ataupun melemparkan tuduhan zina kepada isteri dia, maka dia perlu bawa 4 orang saksi. Seorang suami yang melemparkan tuduhan zina kepada isteri dia, dia kena bawa 4 orang saksi. Maka jika dia tidak bawa 4 orang saksi, jadi si suami ni dia akan kena had qazaf, akan kena hukuman hudud kesalahan qazaf, iaitu 80 kali sebatan. 80 kali sebatan. Okey, itu bagi orang merdeka lah. Kalau orang hamba 40 kali sebatan. Jadi untuk nak melepaskan dia daripada kena sebat, daripada kena hukuman hudud qazaf, bila dia tak mampu nak bawa 4 orang saksi, maka dia akan kena sebat. Jadi nak elakkan daripada kena sebat tu, dengan dia buat sumpah laknat, li'an tu. Jadi bila dia buat sumpah laknat ni, li'an ni, maka gugurlah hukuman hudud disebabkan qazaf tadi. Baik, boleh ya? Okey, itu satu. Nanti kita akan masuk kat depan nanti. Cuma kita sebut awal ni supaya nanti senang. Wassalamualaikum. Kemudian si isteri bila si suami telah bersumpah, buat sumpah laknat, maka si isteri akan dikenakan hukuman hudud kerana zina. Bila suami tadi dah sanggup untuk bersumpah, si suami sanggup bersumpah, buat sumpah laknat, maka gugurlah bila dah selesai dah sumpah, maka gugurlah hukuman hudud ke atas suami disebabkan qazaf, dan dikenakan hukuman hudud disebabkan zina ke atas si isteri. Tapi kena hukuman hudud ni sekiranya si isteri tidak bersumpah. Adapun jika isteri bersumpah juga, maka gugurlah hukuman hudud disebabkan zina. Baik ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, sambung. Ini akan kita akan perbicaraan kita berkenaan dengan itulah. Baik, kata musannif rahimahullah, wa idza rama. Dalam hasyiah tu pun ada banyak lagi lah, ada kisah sahabat datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya bagaimana kalau ada seorang ni dia dapati isteri dia tu bersama dengan lelaki lain, kan? Adakah dia bersama dengan lelaki lain, berzina dengan lelaki lain, adakah dia nak bunuh lelaki tersebut, ataupun dia pi cari saksi, bawa saksi bagi tengok maknanya betul isteri dia berzina, dan mereka itulah nanti akan jadi saksi, kan? Jadi Nabi kata, al-bayyinah aw haddun fi zahrik. Nabi sebut perkataan tu ya.
Nabi kata saksi ataupun hang kena had, kena sebat. Al-bayyinah au haddun fi zahri. Dan dia pun duk ulang. Takkanlah dia nampak bini dia tu dia nak pergi cari saksi lagi kan. Nabi kata al-bayyinah au haddun fi zahrik. Lepas tu dia pun katalah demi Allah yang mengutuskan kamu dengan kebenaran. Dia kata sesungguhnya aku ni orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Allah Taala akan menurunkan ayat yang membersihkan ataupun menyelamatkan belakang aku ni daripada kena had. Lepas tu turunlah ayat yang berkaitan dengan inilah, berkaitan dengan Allah SWT, wallazina yazmuna azwajahum tu. Ayat tu. Iaitu mereka-mereka yang melemparkan tuduhan zina kepada isteri-isteri mereka tu. Suami-suami yang melemparkan tuduhan zina kepada isteri mereka, tapi mereka tak mampu untuk bawa saksi. Maka Allah SWT sumpah laknat lah. Allah SWT buat sumpah laknat. Baik. Sambung lagi, wa idza rama ay qadhafa. Rama dengan mana qadhaf. Dan apabila rama ay qadhafa ar-rajul, suami tu, rajul tu maksudnya suami, dan apabila suami itu melemparkan zaujatahu bizina, ini melemparkan tuduhan zina kepada isteri dia, fa alaihi haddul qadfi, maka ke atas suami itu had qazaf. Ini dia kena hukuman hudud disebabkan qazaf, iaitu menuduh si isteri berzina. Wa sayati annahu samaduna jaldah. Dan akan datang ini pada bab qazaf nanti, bab jinayat nanti akan datang pada fasal qazaf, bahwasanya had qazaf tu 80 kali sebat. Illa, jadi dia kata suami yang menuduh isteri dia berzina, maka si isteri itu ke atasnya had qazaf, hukuman hudud disebabkan qazaf. Illa, kecuali an yuqimar rajulu al-qadhifu al-bayyinata bidinal maqdhufah, kecuali suami itu dapat kita kata mendirikan bayyinah, bukti. Maknanya dia dapat mendatangkan saksi, tentang zinanya perempuan yang dituduh berzina tu. Dia dapat mendatangkan saksi. Ataupun yang ni kalau dia tak dapat mendatangkan saksi, au yula'in, ataupun dia melaknat, buat sumpah laknat az-zaujatal maqdhufah, ataupun dia buat sumpah laknat dia ke atas isteri yang dituduh berzina tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa fi ba'din nusakh aw yalta'in, pada beberapa nusakh aw yalta'in, maknanya ada nuskah ni yula'in, ada nuskah lain yalta'in. Maknanya berli'an. Kita berli'an lah, buat sumpah laknat. Sumpah laknat ay bi amril hakim aw man fi hukmihi kal muhakkam. Kita bersumpah laknat, Allah SWT bersumpah laknat, maknanya dia mendatangkan kalimah-kalimah li'an tu bi amril hakim, dengan suruhan hakim. Ini hakim lah. Sebab waktu zaman Nabi pun benda ni berlaku, dan benda ni berlaku, sumpah laknat ni berlaku di hadapan Nabi SAW. Jadi sumpah laknat ni dia akan berlaku di hadapan hakim, dengan suruhan daripada hakim, ataupun orang yang pada hukum hakim, si hakim al-muhakkam, seperti muhakkam, maknanya orang yang dijadikan hakim lah, orang yang dijadikan hakim antara kedua Allah SWT bagi kedua-dua tu, pasangan tersebut. Jadi dia nak
apa ni, cara nak sumpah ni macam mana? Fayaqulu indal hakim fil jami'i 'alal mimbar fi jama'atin minan nas aqalluhum arba'ah. Jadi dia maka berkatalah ia suami indal hakim, di sisi hakim, fil jami' di masjid. Masjid jami' ni masjid yang dibuat pada hari Jumaat. Dia berkata tu alal mimbar, di atas mimbar. Fi jama'atin minan nas. Di dalam di dalam kumpulan orang, di dalam kumpulan orang ramai, maknanya dihadiri oleh orang ramai, sekurang-kurangnya 4 orang. Aqalluhum arba'ah. Okey. Dia kata apa? Ashhadu billahi, aku bersaksi dengan nama Allah, dengan Allah Ta'ala, innani laminas sadiqin fima ramaitu bihi zaujati al-ghaibah fulanah minaz zina. Dia kata aku bersaksi dengan Allah bahawa sesungguhnya, demi sesungguhnya aku ni termasuk daripada orang-orang yang benar pada tuduhan zina yang telah aku lemparkan dengannya kepada isteri aku. Kepada isteri aku, si fulan binti fulan. Dia sebut nama kalau isteri dia tak ada. Kalau isteri dia tak ada dalam majlis. Sebab tu dia kata zaujati al-ghaibah fulanah fulanah binta fulan. Boleh faham? Jadi kalau isteri dia tak ada, jadi dia sebutlah isteri aku si fulan si fulan. Wa in kanat hadiratan, kalau isteri dia ada dalam majlis itu, isteri dia hadir, dan jika isteri itu hadir, asyara laha biqaulihi zaujati hadhihi. Jadi dia isyaratkan, dia tunjuk, dia kata isteri aku ini. Kalau isteri dia tak ada, dia sebut nama. Dan perkataan ni, ini yang sebut perkataan ataupun beberapa kalimat yang khusus ni. Perkataan ni dia sebut 4 kali. Dia kata asyhadu billahi innani laminas sadiqin fima ramaitu bihi min zaujati hadhihi, kalau ada dalam majlis. Kalau tak ada, zaujati fulanah binta fulan. Dia sebut 4 kali. Okey, baik ya. Dia sebut 4 kali. Kemudian dia semua sekali 5 kali. Tapi kalimat yang dia sebut tadi ni, yang kita baca tu, dia akan sebut 4 kali. Kemudian kalau dia ada anak, dia akan nafikan anak tersebut. Maksudnya kalau si perempuan tu hamil, maka dia akan nafikan anak yang di dalam kandungan. Ataupun perempuan tu telah melahirkan anak, maka dia menafikan anak yang ada tu. Maknanya tu bukan daripada anak dia. Kata syarih, wa in kana hunaka waladun yanfihi. Yanfihi. Dan jika di sana ada anak, maka waktu tu dia menafikan anak tersebut. Yanfihi zakarahu fil kalimat. Dia nafikan, dia sebut anak tu pada kalimat sumpah tadi yang awal tu. Dia kata apa? Dia tambah di hujung. Dia kata wa inna hadzal walada minaz zina wa laysa minni. Dia bagi tahu, dia kata asyhadu billah innani laminas sadiqin fima ramaitu bihi mimma ramaitu bihi zaujati hadhihi wa anna hadzal walada. Dia sebut, dia tambah lagi wa inna hadzal walada minaz zina, dan anak ni bukan daripada anak ni daripada zina. Walaysa minni, bukan daripada aku. Boleh faham ah? Jadi boleh faham, maknanya kalau perempuan tu tidak ada anak, maka dia tak perlu dah sebut anak, dia tak perlu menafikan anak. Cukup dia sebut, dia kata aku bersaksi dengan Allah Ta'ala bahwasanya sesungguhnya aku ni daripada orang yang benar pada tuduhan zina yang telah aku lemparkan kepada isteri aku ni. Cukup dekat tu, sebut 4 kali. Kalau ada anak, dia akan sebut lagi, dan anak ini, dan bahwasanya anak ini bukanlah anak aku, dan bahwasanya anak ini adalah anak zina, bukan daripada aku.
Baik, lepas tu kata syarah lagi, wa yaqulul mula'in hadhil kalimat arba'a marratin. Nah, macam mana kita sebut tadi. Dan orang yang suami yang buat sumpah laknat tu disebut kalimat-kalimat ni, asyhadu billah ni ila akhirih arba'a marrat, 4 kali. Disebut 4 kali. Wa yaqulu fil marratil khamisah, dan si suami yang melaknat ni, buat sumpah laknat ni, berkata pada kali yang kelima, ba'da an ya'idhahul hakimu awil muhakkamu bitakhwifihi lahu min azabillah fil akhirah wa innahu ashaddu min azabid dunya. Dan dia kata pada kali yang kelima, selepas hakim memberi peringatan dan menasihati dia, hakim ataupun muhakkam, orang yang dilantik jadi hakim, bagi kedua-duanya, selepas dia memperingatkan dia dengan menakut-nakutkan si suami ini daripada azab Allah Ta'ala di akhirat. Dan bahawasanya azab Allah Ta'ala di akhirat tu lebih lebih bersangatan, kata lebih teruk daripada azab dunia. Jadi dia peringatkan. Dan inilah yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Nabi memperingatkan suami yang buat sumpah laknat dan juga isteri tu sebelum sebelum mereka bersumpah. Jadi selepas diberi peringatan oleh hakim ataupun muhakkam tu, jadi dia akan sebut yang ni, yang kelima ni, dia akan sebut wa alayya la'natullah. Ni suamilah, dia akan sebut ni wa alayya la'natullahi in kuntu minal kadhibin. Dan ke atas aku laknat Allah Ta'ala jika aku ni daripada orang-orang yang berdusta ataupun berbohong. Fima ramaitu bihi hadhihi minaz zina. Jika aku orang-orang yang berbohong pada tuduhan zina yang telah aku lemparkan dengannya terhadap isteri aku ni. Kemudian habis. Itu cara sumpah laknat yang dilakukan oleh suami. Kemudian tadi musannif rahimahullah sebut di atas mimbar. Di atas mimbar. Lepas tu disebut pula di masjid, kan? Jadi adakah benda tu wajib? Jadi kata syarah rahimahullah, wa qaulul musannif 'alal mimbar fi jama'atin laisa biwajibin fil li'an bal huwa sunnatun. Dan kata musannif kata musannif tadi di atas mimbar pada di dalam jemaah orang ramai, itu bukanlah laisa biwajib. Kata musannif itu bukanlah wajib pada li'an, bahkan ianya sunnah. Begitu juga kata musannif fil jami' di masjid. Di masjid tu, masjid yang buat Jumaat, pun sama juga, itu bukan wajib. Itu sunat. Dan antara yang ulama sebut disunatkan, maknanya sunatkan dibuat di masjid, pada perkumpulan orang ramai, di atas mimbar, dan selepas solat asar. Habis ini berkenaan dengan sumpah laknat yang dilakukan oleh suami. Adapun sumpah laknat yang akan oleh isteri, selepas ni dia akan sebut. Cuma dia nak sebut dulu apakah kesan ataupun implikasi ataupun perkara yang bersangkut paut dengan sumpah laknat si suami ni. Bila suami melakukan sumpah laknat, apakah implikasi ataupun kesan daripada sumpah laknat tu? Kata musannif rahimahullah, wa yata'allaqu bi li'anihi ay az-zawji wa illam tula'ini zaujah khamsatu ahkamin. Dan berkait, bersangkut paut dengan dengan li'an suami ni, dengan sumpah laknat suami ni, wa illam tula'ini zaujah, dan jika isteri tidak melaknat sekalipun, dia tak buat sumpah, tak buat li'an sekalipun,
berkait 5 benda ni. Yang pertama, ahaduha suqutul haddi ay haddil qadhfi lil mula'anati anhu. Gugurnya had. Had apa? Gugurnya had maknanya gugurnya hukuman hudud, hukuman hudud qazaf. Ini tuduh zina lil mula'anah, bagi mereka, bagi perempuan yang dilaknat tu. Ataupun kalau kita baca lil mula'inah, perempuan yang melaknat. Jadi sebab sini dia had qazaf, qazaf kan. Jadi qazaf perempuan tu boleh, maknanya boleh nampak boleh baca dua-dua lah, mula'anah. Kalau kat bawah nanti dia akan sebut nanti tu mula'anah. Cuma dekat sini kalau kita baca mula'inah, maknanya iktibar perempuan tu pun buat sumpah laknat. Mula'anah iktibar perempuan tu dilaknat. Kan? Yang dibuat sumpah laknat. Okey. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi gugurnya had kalau ikut dia punya apa ni? Wasallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut dia punya matan, suqutul haddi anhu. Yakni gugurnya hukuman hudud disebabkan qazaf anhu daripadanya suami. Seperti yang sebut tadi di awal tadi. Jadi kalau suami dia tuduh isteri dia berzina dan dia tak dapat datangkan 4 orang saksi, maka dia akan dikenakan hukuman hudud. Hudud apa? Kena hudud disebabkan qazaf. Jadi bila suami dia melakukan sumpah laknat, melakukan li'an, maka gugurlah had, yakni had qazaf daripadanya. Suqutu haddil qadhi suqutul haddi ay haddil qadhfi lil mula'anah anhu in kanat muhsanatan. Apa ni? Baik. In kanat muhsanatan, jika si isteri itu perempuan yang muhsanah. Jika si isteri itu perempuan yang muhsanah. Perempuan muhsanah ni iaitu perempuan yang akil, baligh, lepas tu merdeka, lepas tu afifah. Orang kata mukallafah, hurrah, afifah. Mukallafah, akilah, balighah. Ini akil, baligh. Ada 2 lah situ. Kemudian hurrah, merdeka. Dan yang keempat dia afifah. Afifah ni maknanya dia menjaga kehormatan diri dia. Dia menjaga kehormatan diri dia. Jadi perempuan ni bila dia dituduh zina, Muhammad, bila dia dituduh zina, maka orang tu akan kena had lah. Suami isteri ni, kalau suami dia tuduh dia zina, maka dia akan kena had qazaf 80. Tapi bila suami dia sumpah, maka gugurlah had tersebut. Ini masalah jika si isteri tu muhsanah. Adapun kalau si isteri tu ghair muhsanah, maka waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kena ta'zir. Yang menuduh zina tu akan kena ta'zir. Tapi bila dia sumpah, maka gugurlah had ta'zir tersebut. Hukuman ta'zir tu. Wa suqutu ta'ziri anhu in kanat ghaira muhsanatin. Dan gugurnya ta'zir bukan hudud lah, maknanya ta'zir, hukuman ta'zir. Maknanya pemerintah dia akan tentukanlah apa yang sesuai, hukuman apa yang sesuai bagi orang ni. Dia berbeza. Dia akan tengok apa yang sesuai, hukuman yang sesuai untuk orang yang, untuk lelaki ni yang menuduh isteri dia berzina ni. Okey, boleh situ. Itu yang pertama. Yang kedua, wasani. Kesan yang kedua,
yang berkait dengan sumpah suami, wujubul haddi alaiha, wajib hukuman hudud disebabkan berzina ke atas isteri. Ai haddi zinaha muslimatan kanat aw kafiratan in lam tula'in. Yani wajib had zina ke atas isteri, sama ada isteri itu Islam ataupun isteri itu kafir. Tapi dengan syaratlah illam tula'in, jika si isteri itu tidak melakukan sumpah laknat. Tapi kalau si isteri buat juga, sumpah juga, maka gugurlah had ini ke atas si isteri. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wasalisu zawalul firash. Yang ketiga, zawalul firash. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun ditakbir disebut sebagai intiha az-zawjiyah. Kita kata berakhirlah ikatan perkahwinan kedua-dua pasangan tersebut. Itu maksud hilangnya zawalul firash, hilangnya ikatan perkahwinan kedua-dua pasangan tersebut. Wa abbara anhu ghairul musannif bil furqah al muabbadah, dan selain daripada musannif telah mentakbirkan dengan perkataan lain, iaitu dengan bil furqatil muabbadah, dengan kata al furqah al muabbadah, maknanya penceraian selama-lamanya. Perceraian ataupun perpisahan ataupun perceraian selama-lamanya. Wahia al-furqah ni, wahia al-furqah al-mu'abbadah ni hasilatun, berlaku ya, zahiran wa batinan, zahir dan batin. Wa in kadzdzabal mula'inu nafsahu, dan jika mula'in, suami yang buat sumpah laknat tu, dia mendustakan diri dia. Dia pada zahir dia buat sumpah laknat, tapi pada batin dia dustakan apa yang dia buat tu, dia dustakan diri dia. Ada dalam sebut dalam wasallallahu alaihi wasallam, wa in kadzdzabal mula'in nafsahu, dalam hasyiah sebut wa qauluhu wa in kadzdzabal mula'inu nafsahu, dia kata ghayatun fi qawlihi wa hiya hasilatun zahiran wa batinan li'alla yutawahhama annaha, yani annal furqah fi hadhihi surah tahsulu zahiran la batinan, supaya tidak tak waham. Maknanya kalau dia ni pada zahir je dia buat sumpah laknat tu, pada batin tak, dia mendustakan diri dia pun tidak membenarkan, maka tak berlaku perpisahan, tetap berlaku penceraian ataupun perpisahan antara dia dan juga isteri dia. Yang keempat, warabi'u nafyul walad anil mula'in. Maksudnya ternafi anak daripada suami tadi, suami yang buat sumpah laknat tu. Maka anak tu tidak dibinkan kepada suami ini, maka dia ni dinasabkan kepada mak dia dan akan diserahkan kepada mak dia. Amal mula'inah fala yantafi anha nasabul walad. Adapun perempuan amal mula'inah ataupun mula'anah tadi, mula'inah. Adapun perempuan yang melaknat, perempuan yang buat mula'inah, perempuan itulah yang buat li'an tu, maka tidak ternafi daripadanya nasab anak tadi. Wal khamisu, dan yang kelima, at-tahrim lil mula'inah 'alal abad fala yahillu lil mula'in nikahuha wala wat'uha bimilkil yamin walau kanat amatan washtaraha. Yang kelima, tahrim, yakni pengharaman selama-lamanya bagi si perempuan tu, isteri tu, alal abad. Pengharaman selama-lamanya alal abad bagi si terhadap si isteri itu, maknanya suami dan tak boleh nak bersama lagi dengan si isteri, dan tidak ada jalan lagi dah untuk kedua-duanya bersama. Maka
fala yahillu lil mula'in, maka tidak halal bagi mula'in, suami yang buat li'an tu, nikahwa mengahwininya, mengahwini isteri dia tadi yang telah dilaknat tu. Wala wata'uha, dan tidak boleh juga nak jima' isteri isteri yang dilaknat tadi bimilkil yamin, dengan sebab perhambaan, walau kanat amatan washtaraha, walaupun kita kata bimilkil yamin law kanat amatan washtaraha, kalau si perempuan tadi tu amah dan dia telah membelinya. Macam mana ni? Wow, salah Sayyidina Ahmad. Allah salah Sayyidina Ahmad. Katalah dia kahwin dengan hamba. Dia kahwin dengan hamba, tapi dengan syarat-syarat dah. Kita sebutkan sebelum ni kan, di awal dars. Seorang lelaki yang merdeka tidak boleh berkahwin dengan hamba, kecuali ada empat syarat. Dia tidak boleh berkahwin dengan perempuan hamba kecuali ada empat syarat. Yang pertama, dia tidak ada mahar. Maknanya dia tidak ada jumlah mahar perempuan merdeka. Sebab mahar perempuan merdeka lebih mahal daripada mahar perempuan hamba. Jadi dia tidak ada jumlah tersebut, jumlah mahar. Ataupun memang di tempat kawasan dia tu tidak ada perempuan merdeka. Ataupun mahar yang dia ada tidak disetujui oleh perempuan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, dia takut dia akan jatuh ke dalam zina. Dia berhajat ni, dia nak kahwin. Duit dia tu duit mahar yang dia ada tak cukup bagi seorang perempuan yang merdeka. Untuk seorang perempuan yang merdeka. Yang pertama tadi. Yang kedua, dia takut jatuh ke dalam zina, ke lembah perzinaan. Dan yang ketiga, dia tidak ada. Yang ketiga, perempuan hamba yang dikahwini itu beragama Islam. Dan yang keempat, tidak ada di bawah kekuasaan dia ataupun pengawasan dia, tidak ada isteri. Tidak ada isteri yang boleh dijimak ataupun boleh disetubuhi, ataupun tidak ada di bawah kekuasaan dia hamba perempuan yang boleh disetubuhi. Katalah dia ni memang isteri tak ada, tapi dia ada hamba, dan hamba dia tu boleh disetubuhi, maknanya bukan budak-budak. Jadi waktu tu dia tidak boleh berkahwin dengan perempuan hamba. Dia boleh ambil keseronokan daripada hamba dia tersebut, dan dia tidak boleh berkahwin dengan perempuan hamba. Jadi kalau ada 4 syarat tadi, maka dia boleh kahwin dengan perempuan hamba. Kalau ada 4 syarat tadi, dia boleh kahwin dengan perempuan hamba. Kemudian bila dah di li'an, maka terpisahlah dia dengan isteri dia tadi tu, perempuan hamba tu. Okey. Kemudian dia beli. Dia tengok-tengok satu hari, dia tengok hamba tadi tu, sebab perempuan hamba tu dia hamba orang lain. Kan? Dia kahwin dengan, sebab mana boleh dia kahwin dengan hamba sendiri? Hamba sendiri tak boleh dikahwin kecuali dia bebaskan dan dia kahwin. Jadi tu yang hamba yang dia kahwin tu hamba orang lain. Satu hari dia dapati hamba tersebut dijual di suk, di pasar. Lepas tu dia beli hamba tersebut. Boleh tak dia nak watik? Tak boleh dia nak watik. Dia tak boleh nak watik. Tu maksud dia, fala yahillu lil mula'in nikahuha. Mula'in tak boleh nak menikahi isteri yang dili'an tadi, dan tak boleh nak jimak dia walaupun dengan milkil yamin, dengan perhambaan sekalipun. Lau kanat amatan washtaraha, kalau si isteri yang dili'an tadi itu amah, hamba, dan dia telah membelinya. Boleh faham situ ibarat tu? Okey, alhamdulillah. Itu 5 implikasi ataupun 5 kesan ataupun 5 hukum yang berkait dengan sumpah laknat suami. Kemudian kata syarah, wa fil mutawwalat ziyadatun ala hadhil khamsah. Dan dalam kitab yang besar-besar ada tambahan daripada 5 yang disebut ni. Minha, daripadanya, min ziyadah tu sukutu hasanatihi,
fi haqqi zawj illam tula'in hatta law qadhafaha ba'da dhalika bizina lam yuhad. Gugurnya hasanah. Hasanah ni tak bahasa Melayu dia apa? Dia tadi akan ada muhsanah dengan ghairu muhsanah. Ada perempuan yang menjaga ataupun yang memelihara kehormatan diri dia, dan perempuan yang tidak memelihara kehormatan. Bukan tak kata taklah sebut memelihara juga, sebab kita kata muhsanah tadi perempuan yang aqilah, balighah, yang berakal, yang balighah, jelah betul lah, apa ni, merdeka dan juga afifah. Hurrah dan afifah, merdeka dan dia menjaga kehormatan diri dia. Jadi bila Abu Sallallahu Muhammad bila dah suami dah buat sumpah tu, maka gugurlah hasanah dia, maka dia jadi perempuan yang ghair muhsanah. Dia faham? Dia jadi perempuan yang ghair muhsanah fi haqqi zawj, tapi dengan syarat lah illam tula'in. Jadi mafhum dia, kalau perempuan tu la'anat, perempuan tu pun buat sumpah li'an, maka kekal hasanah dia. Dia masih lagi dikira sebagai perempuan yang muhsanah. Boleh faham? Wa fil mutawwalat ziyadatun ala hadhil khamsah minha suqutu hasanatiha fi haqqi zawj illam tula'in. Sekiranya dia tidak buat li'an, tapi mafhum dia illa anat, kalau perempuan tu pun buat juga sumpah li'an tu, maka masih kekal hasanah dia. Maknanya perempuan tu dikira sebagai perempuan yang muhsanah. Hatta law qadhafaha, sehingga kan kalau tuduh ia, hatta law hatta law qadhafaha ba'da dhalika bizina lam yuhad. Sehingga kan kalaulah bekas suami dia tu bekas suami dia tu tuduh isteri dia tu dengan zina selepas sumpah li'an dia tu, dia tuduh isteri dia dengan zina, lepas tu lam yuhad, suami dia tak kena had. Sebab dia bukan perempuan yang muhsanah. Kan tadi kan kalau perempuan tu muhsanah, maka kena had qazaf, kena hukuman hudud disebabkan qazaf. Tapi kalau perempuan tu ghair muhsanah, kena ta'zir. Jadi dia kata tu di sini tu, dia kata yang disebut dalam kitab yang besar-besar, antara yang perkara yang berkait dengan sumpah suami tu juga, iaitu gugur hasanah si perempuan tu, isteri tu. Maknanya dia dah jadi perempuan yang ghair muhsanah, tapi dengan syaratlah jika perempuan tu tak buat sumpah li'an. Sehingga kan dia kata kalaulah suami tadi tu, bekas suami tu, dia melemparkan tuduhan selepas itu dengan zina, dia melemparkan tuduhan zina, selepas itu suami itu tidak lagi kena had. Sebab perempuan tadi dah gugur hasanah dia. Baik, habis situ 5. Tambah satu yang disebut syarah 6 lah. Tapi kalau kalam musannif hanya 5 perkara, iaitu kesan ataupun implikasi yang berkait dengan sumpah laknat suami. Kemudian kata musannif rahimahullah, ni nak sebut tentang sumpah laknat perempuan pula. Wa yasqutul haddu anha bi an talta'ina ay tu'alina az-zawja ba'da tamami li'anihi. Dan gugur had, maknanya gugur had zina daripada si isteri dengan bahawasanya si isteri itu meli'an si suami. Dia pun juga buat sumpah li'an ke atas suami dia, tapi dengan syarat ba'da tamami li'anihi, selepas sempurna li'an si suami. Dia mesti syarat dia li'an suami terlebih dahulu, barulah li'an isteri. Itu syarat sini ada tertib.
Dia kata apa ni, dia datang, dia sebut ba'da tamami li'anihi. Jadi faham kat situ kena ada tertib. Li'an suami dulu, lepas tu barulah isteri. Fatakuru fi li'anihi, maka berkata ia si isteri tu fi li'aniha pada li'annya. Li'an apa ni, isteri tu, in kanal mula'inu hadiran, sekiranya suami yang buat sumpah li'an tu hadir, hanya suami dia ada dalam tu. Jadi dia kata asyhadu billahi anna fulanan hadza laminal kadzibin fi ma ramani bihi minaz zina. Dia kata aku bersaksi dengan Allah Taala bahwasanya si fulan ini, suami dia ni, adalah benar-benar daripada orang-orang yang berdusta pada tuduhan zina yang telah ia lemparkan telah ia lemparkan kepada aku. Dan wa tukarrirul mula'inah hadzal kalam arba'ah marrat, sama juga. Dan dia ulangkan perkataan ni 4 kali. Asyhadu billah ni sampai habis dia ulang 4 kali. Wa taqulu fil marratil khamisah, dan dia berkata pada kali yang kelima, apa ni, isteri ni dia kata pada kali yang kelima, min li'aniha, daripada li'an dia tu, sama macam tadi, selepas hakim beri peringatan. Ba'da an ya'idhahal hakimu awil muhakkam, selepas hakim memberi peringatan kepadanya ataupun muhakkam beri peringatan kepadanya, bitakhwifihi laha, dengan bahwasanya hakim ataupun muhakkam tu menakut-nakutkan ia daripada min azabillahi fil akhirah, daripada azab Allah Taala pada hari akhirat. Dan bahwasanya wa innahu, bahwasanya azab Allah Taala pada hari akhirat itu lebih bersangatan, lebih teruk daripada azab dunia. Selepas habis daripada mau'izah tadi, maka dia akan kata perkataan ni, wa alayya ghadabullahi in kana minas sadiqin, dan ke atas aku, kata si isteri itu, ke atas aku kemurkaan Allah Ta'ala jika sekiranya suami aku tu adalah orang-orang yang benar pada tuduhan yang dia telah lemparkan kepada aku, fi ma ramani bihi minazina, pada barang yang telah ia lemparkan, tuduhkan dengannya daripada zina, yakni daripada tuduhan zina yang telah ia lemparkan kepada aku. Habis bab. Ada sikit lagi, ada berkaitan dengan apa ni, dengan lafaz tu. Mafhum? InsyaAllah. Wa ma zukira minal qaulil madhkur mahalluhu fi natiq, dan apa yang disebut daripada perkataan yang tersebut tadi, maknanya mula'in dan begitu juga mula'inah, dia kena sebut perkataan-perkataan yang tertentu tadi, kan? Asyhadu billah ila akhirih, semua tu, itu adalah pada masalah orang yang boleh bertutur, orang yang boleh bercakap. Lepas tu kata syarih, mahalluhu ma dzukiratu fi natiq, pada orang yang boleh bertutur. Ammal akhras, adapun orang yang bisu, yang kelu, yang tak boleh bercakap, fayu'la'inu bi isyaratin mufhimah, maka dia buat sumpah laknat dengan isyarat yang memberi faham. Itu jelas lah tu. Taib, walau ubdila fi kalimatil li'an lafzu syahadah bil halfi, kan? Ka qaulil mula'in ahlifu billah, au lafzul ghadab bil la'ni, au aksuhu, ka qauliha la'natullahi wa qaulihi ghadabullahi alayya, au dzukira kullun. Situ kullun ke kulan? Kullun okey. Sebab di atas dia baca ubdila, tapi kalau macam nuskhah ni kulan, jadi baca zakara, jadi kat atas tu kita baca abdalah. Baik. Au dzukira kullu minal ghadab wal la'ni qabla tamami syahadat al-arba' lam yasih fil jami'. Okey. Dia kata kalau ditukarkan pada kalimat-kalimat li'an tu, kalau ditukarkan pada kalimat-kalimat li'an tu lafaz syahadah, tukar dengan lafaz sumpah, lafzu syahadah bil halfi,
Kaqaulil muda'i, seperti kata laki suami yang melaknat tu, ahlifu billah. Dia tak sebut asyhadu billah, dia kata ahlifu billah. Jawab dia tak sah. Kita bagi tu satu masalah, jawab dia tak sah. Ataupun dia tukarkan lafaz ghadab dengan lafaz laknat. Lafaz ghadab dengan lafaz laknat. Suami dia akan sebut wa alayya laknatullah, tapi dia sebut alayya ghadabullah. Dan si suami dan si isteri patutnya sebut alayya ghadabullah, tapi dia tukar, dia kata alayya laknatullah. Boleh. Ini lafaz yang sepatutnya disebut oleh suami disebut oleh isteri, dan lafaz yang sepatutnya disebut oleh isteri disebut oleh suami. Terbalik, tukar. Au lafzul ghadab bil la'ni au aksuhu. Dan ditukar lafaz ghadab dengan lafaz laknat, ataupun sebaliknya. Ini lafaz laknat ditukar kepada lafaz ghadab. Kakauliha, seperti kata si isteri tu, laknatullah. Ni alayya laknatullah. Dan wa qauli, dan kata suami, ghadabullahi alayya. Sepatutnya disebut alayya laknatullah, disebut alayya ghadabullah. Ataupun itu jawab dia lam yasih, tidak sah juga. Itu masalah kedua. Au dzukira kullan, ataupun disebut kedua-duanya sekali. Hanya disebut kedua-duanya sekali daripada ghadab dan la'an tu. Disebut kedua-duanya daripada lafaz ghadab dan la'an tu. Qabla tamam bisyahadatil arba', sebelum sempurna sumpah yang 4 tu. Maknanya kita kata suami dia sebut lafaz laknat tu sebelum berakhirnya keempat-empat sumpah tu, asyhadu billah tu, sampai akhir. Dia sebut 4 kali je. Dia sebut dah. Hak perempuan pula sebut pula laknat tu. Ustaz Sayyidina Muhammad ghadab. Perempuan sebut ghadab. Dia sebut ghadab sebelum sempurna keempat-empat syahadah tadi. Pada masalah ni juga lam yasihha, pun tidak sah. Semua masalah tadi tak sah. Lam yasihha fi jami', tu jawab. Jawab bagi semua masalah di atas. Cuma kita sebut hukum tak sah tu tadi awal lah. Begitu juga kalau dia tukar lafaz Allah dengan lafaz lain. Asyhadu birrahman pun tak sah juga. Asyhadu birrahim pun tidak sah juga. Jadi memang kena pakai lafaz ni seperti mana Allah SWT disebut dalam Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Habis. Jadi habis bab qazaf dan juga fasal yang berkaitan dengan qazaf dan juga berkaitan dengan li'an. Dan nanti insya-Allah pada pertemuan yang akan datang, iaitu faslun fi ahkamil iddah wa anwa'il mu'taddah. Itu fasal pada menyatakan hukum akam iddah dan juga jenis-jenis perempuan yang beriddah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.